Hai semua, okey, kita bertemu lagi dalam channel e-tuition. Anda bersama dengan saya, Cik Su ataupun Cikgu Su, okey, dalam subjek Geografi tingkatan 3. Okey, untuk subjek Geografi tingkatan 3, apa yang kita akan belajar hari ini adalah untuk sambungan bab yang minggu lepas, iaitu bab yang ke-8 mengenai tumbuhan dan juga haiwan liar di dunia. Okey, ingat di dunia, okey? Jadi, untuk kelas ini, okey, apa yang kamu akan belajar? Okey, untuk kelas minggu ini kita akan belajar apa kepentingan tumbuhan dan juga haiwan liar di dunia. Kalau tak ada haiwan liar, tak boleh ke? Kalau tak ada tumbuhan, tak boleh ke? Dan nama pun haiwan liar, biarlah kan? Boleh ke macam tu? Nampak tak? Setiap kehidupan ataupun setiap hidupan yang telah diciptakan, dia ada kepentingan dia sendiri. Okey? Jadi untuk kelas minggu ni, jangan lupa share video ini kerana kita akan kongsikan pelbagai maklumat, okey, yang kemungkinan kamu tak akan dapat di luar kelas ataupun yang kamu tak akan dapat di mana-mana. Mana tahu, okey, apa yang saya cakap ni baru kamu terfikir, oh macam ni ataupun oh macam tu. Nampak tak? Okey, jangan lupa untuk share video ni, okey, dan jangan lupa untuk ajak kawan-kawan, okey, untuk tengok video kali ini dan apa benda yang saya akan cakap ataupun apa benda yang saya akan kongsikan kepada anda. Okey? Untuk tajuk kali ini, okey, merupakan sambungan kepada tajuk yang minggu lepas. Jadi subtajuk untuk minggu ni adalah kepentingan tumbuhan dan juga hidupan liar semula jadi di dunia. Okey, apa kepentingan dia? Kenapa perlu ada? Kan? Kalau tak ada, apa ke? Macam tu. Okey. Jadi, apa kepentingan dia? Okey. Untuk tajuk ni, okey, dia ada 4 kepentingan, 4 sebab kenapa ada ataupun kenapa perlu ada tumbuhan semula jadi di dunia, kenapa perlu ada haiwan liar di dunia. Kan? Kenapa perlu ada? Dah haiwan pun haiwan liar, kan? Haiwan liar ni bila disebut pasal haiwan liar, mestilah dia akan memberi ancaman, betul tak? Kenapa perlu ada? Okey. Jadi untuk kelas kali ini kita akan kupaskan, okey, kenapa perlu ada? Apa pentingnya? Okey, stay tune. Jadi, kepentingan yang pertama. Okey, kepentingan yang pertama adalah untuk ekopelancongan. Apa itu ekopelancongan? Pernah dengar tak? Tahukah anda apa itu ekopelancongan? Okey, ekopelancongan ni, okey, mudah ceritanya iaitu tempat yang mempunyai sumber alam semula jadi. Maksudnya tempat yang kamu boleh tengok pemandangan, okey, yang ada keindahan alam semula jadi. Contoh, dekat mana? Okey, contoh macam dekat kawasan yang hijau-hijau, contoh macam dekat hutan, kan? Saya rasa mesti antara kamu ni pernah pergi buat lawatan, kan, ataupun tempat-tempat botanikal yang banyak tumbuh-tumbuhan, kan? Apa kepentingan ekopelancongan? Apa pentingnya? Okey, kepentingan dia adalah untuk dia nak mewartakan sebagai hutan negara. Ingat, kawasan-kawasan yang dipelihara. Okey, kawasan-kawasan yang dipelihara maksudnya kawasan yang berpotensi. Okey, yang berpotensi yang boleh digunakan ataupun yang berpotensi untuk diberi kepentingan, okey, kepada, contoh, kepada manusia ke, kepada alam semula jadi ke, kepada makhluk yang ada dekat dunia ni, kan? Okey, untuk ekopelancongan dia akan wartakan, okey, sebagai hutan negara. Okey, pernah dengarkan hutan negara? Okey, contoh hutan, contoh apa? Contoh hutan Malaysia yang contoh hutan ataupun contoh tempat yang ada hutan
ataupun taman negara. Okey, taman negara. Okey, sekarang ni kita sebut pasal taman negara lah. Okey. Okey, kita tukar bukan hutan negara, kita tukar sebagai taman negara. Okey, taman negara. Contoh, dekat mana taman negara yang kamu tahu? Contoh yang pertama. Okey, selalunya pernah dengar? Okey, contohnya kamu pernah dengar Taman Negara Endau Rompin. Kat mana tu? Rompin. Kat mana tu? Yang kedua, Taman Negara Tanjung Piai. Mana pula tu? Orang yang belajar geografi mestilah tahu tempat kan? Okey, kemudian lagi, apa lagi? Taman Negara dekat mana? Contoh, dekat Perak ada satu, iaitu Taman Negara Royal Belum. Okey. Lagi apa lagi kepentingan dia? Okey, dia selalunya tempat ekor-ekor pelancongan ni dia menjadi sangat unik. Okey, dan juga dia ada kepelbagaian. Okey, unik yang macam mana? Apa yang dikatakan, apa yang pelbagai? Okey. Jadi, kalau disebut pasal tempat ekor pelancongan, mestilah tempat yang cantik, tempat yang ada pemandangan yang elok kan? Okey, jadi macam mana ya dia mengunikkan ataupun satu tempat tu jadi unik? Okey. Satu tempat tu dia jadi unik. Okey, sebabnya satu, mestilah sebab sumber-sumber dia. Okey, contoh kalau tempat tu ada tumbuhan ataupun ada binatang, ataupun kita panggil flora dan fauna lah kan. Okey, ataupun tempat yang ada flora dan fauna. Okey, bila tempat yang ada flora dan fauna, mestilah dia merupakan tempat yang menjadi tarikan pelancongan. Contoh, kita ambil tempat yang ada ataupun taman ataupun taman lah. Okey, taman negara yang ada pokok yang sukar nak jumpa dekat tempat lain. Okey, jadi bila dah pokok tu menjadi pokok yang limited edition, okey, jadi tempat tu akan menjadi daya tarikan. Contoh apa? Contohlah saya ambil macam pokok bunga Rafflesia. Pernah dengar tak bunga Rafflesia? Pernah nampak? Pernah nampak secara real atau secara dalam TV saja? Okey, selalunya tempat-tempat yang ada tumbuhan yang limited edition. Okey, contoh kita ambil macam bunga Rafflesia. Okey, bunga Rafflesia contoh. Pernah nampak tak bunga Rafflesia tu macam mana? Okey, contohnya kamu nak tengok bunga Rafflesia tu secara real. Okey, ada taman negara yang ada bunga Rafflesia. Okey, dia bergantung kepada sesuatu tempat. Bukan semua taman negara ada. Okey, bergantung kepada sesuatu tempat. Okey. Kemudian selain itu, tempat-tempat yang menjadi ekor pelancongan, tempat-tempat yang ada pemandangan cantik, selalunya dia akan menjadi tempat riadah. Contoh macam tempat botanical, okey, hutan botani kan, yang terdekat dekat sini. Okey, walaupun dia hutan, okey, tapi dia menjadi tempat yang menjadi pilihan orang ramai. Contohnya di waktu musim cuti sekolah, di waktu hujung minggu kan. Okey, lagi satu, dia menjadi tempat ataupun dia menjadi kegemaran untuk mana-mana individu yang sukakan ataupun yang cintakan alam sekitar. Contohnya orang yang sukakan alam sekitar ni, okey, dia akan suka buat menjelajah hutan. Okey, masuk hutan, pergi meneroka tempat-tempat yang jarang-jarang orang masuk. Jadi apa kata kamu cuba untuk menjadi seorang penjelajah hutan? Berani tak? Okey, contohnya, okey, kita ambil tempat yang menjadi ekor pelancongan. Okey, kita ambil tempat contohnya macam apa? Gurun Panas. Okey, kita tahu Gurun Panas ni adalah tempat yang
panas lah kan. Okey, cumanya contoh kalau gurun panas, dia tak semua tumbuhan yang hidup dekat gurun dia, betul? Okey, dia hanya ada beberapa tumbuhan yang ada. Contohnya kita ambil macam pokok kaktus. Okey, kalau di gurun panas, apa yang ada? Okey, contohnya kita ambil unta. Okey, unta dijadikan sebagai pengangkutan. Okey, dijadikan pengangkutan dan dia menjadikan daya tarikan. Okey, itu yang pertama. Kedua, okey, kepentingan yang kedua iaitu apa? Okey, kepentingan dia adalah untuk menghalang hakisan. Menghalang hakisan apa? Contoh, menghalang hakisan tanah, kan? Okey, jadi kita ambil bila berlakunya hakisan tanah. Okey, apa yang terjadi? Okey, contoh kita tengok. Okey, bila adanya tumbuhan, bilanya ada tumbuhan, dia boleh menjadi penghalang kepada hakisan. Sebab apa? Sebab pokok ni ataupun akar pokok dia akan mencengkam tanah. Okey, bila akar pokok ni dah mencengkam tanah, dia akan menguatkan lagi akar, kan? Okey, kemudian dia akan menyerapkan air bila hujan. Okey, bila hujan yang lebat, air tu akan diserap oleh tanah. Bila air dah diserap oleh tanah, jadi tidak akan berlaku apa? Contoh banjir lumpur, kan? Ataupun sesuatu tempat tu dia tak akan jadi berlumpur. Okey. Lepas tu apa lagi? Apa lagi kepentingan dia? Okey. Kalau jenis tumbuhan yang jenis berdaun besar, ya, ataupun tumbuhan yang jenis berdaun lebar, tumbuhan yang jenis berdaun lebar, dia dapat mengurangkan impak titisan air ke tanah. Maksudnya bila daun, bila contohlah pokok daun yang jenis lebar, bila hujan turun, hujan turun dengan lebatnya, contoh hujan turun dengan lebat, so dia akan ada air yang turun ke daun, ke daun, dan dia akan terus tak ke tanah. Bila dia terus ke tanah, dia akan berlakunya apa? Mestilah dia akan berlakunya hakisan, kan? Jadi kalau pokok yang ada daun yang besar, maksudnya tekanan untuk air itu ke tanah dia lebih kurang. Kemudian akar dan pokok boleh menjadi halangan kepada hakisan. Contohnya kita ambil pokok-pokok yang boleh digunakan untuk menghalang hakisan. Contohnya pokok apa? Pokok apa yang selalu tengok? Pokok apa yang kamu selalu tengok yang ada dekat pantai-pantai? Bila bercakap pasal pantai, apa yang terfikir dekat fikiran kamu? Ataupun bukan kawasan pantai lah. Contoh kalau kamu ambil macam kawasan hutan paya, kan? Apa yang ada? Contoh kalau kawasan hutan paya ada apa? Dia ada apa? Dia ada contoh pokok bakau. Pokok bakau dia boleh menghalang untuk berlakunya hakisan tanah. Dan pokok bakau ini juga, untuk makluman kamu, pokok bakau juga digunakan untuk membuat ceracak membina rumah. Maksudnya apa? Bila untuk membina rumah mestilah benda yang berat, betul? Sebab kita ada binaan batu bata, kan? Bila menggunakan ceracak kayu bakau, so struktur binaan rumah akan menjadi lebih kuat, kan? Dan juga tahukah kamu, dengan sumber pokok bakau, kamu boleh jadikan dia bara api. Ataupun kalau kamu nak makan sate, kan, apa yang orang akan gunakan untuk bakar dia? Akan gunakan apa? Arang. Arang tu adalah daripada pokok bakau. Ada setengah diorang buat arang daripada pokok bakau, ada yang daripada kayu-kayu lain, kan?
Kemudian tu yang kedua. Kepentingan yang ketiga. Apa benda kepentingan yang ketiga? Kepentingan yang ketiga. Okey, apa kepentingan tumbuhan dan juga haiwan liar di dunia? Okey, yang ketiga, kepada kemajuan ekonomi negara. Bila bercakap pasal ekonomi, of course lah, dia boleh mendatangkan kebaikan. Macam mana dia boleh mendatangkan kebaikan? Apa kaitan kebaikan dengan ekonomi? Okey. Jadi, macam mana tumbuhan ataupun haiwan. Okey, sekarang ni kita lebih tekankan kepada tumbuhan. Sebab apa? Kalau haiwan, macam mana haiwan tu boleh memajukan ekonomi? Ada haiwan yang boleh memajukan ekonomi, bukannya bermaksud menjual hidupan liar tersebut, bukan macam tu. Okey, jadi kita pergi kepada kepada silap. Jadi kita pergi kepada tumbuhan yang boleh menjana ataupun yang boleh memberi pendapatan kepada ekonomi negara. Okey, apa dia? Okey, iaitu jenis pokok yang bernilai. Okey, pokok yang bernilai apa? Pokok yang bernilai yang sangat komersial lah, ataupun pokok yang boleh dikomersialkan. Okey, komersial ni maksudnya pokok yang boleh dibuat duit, yang boleh dijual beli. Okey. Okey, pokok yang bernilai komersial ni adalah pokok ataupun jenis sumber yang boleh menggalakkan aktiviti pembalakan. Okey, aktiviti pembalakan. Okey, bila berlakunya aktiviti pembalakan, okey, ada setengah aktiviti pembalakan yang boleh memberi kesan buruk, ada aktiviti yang boleh memberi kesan yang baik. Okey, bila bercakap pasal kesan, ada kesan buruk dan juga kesan apa? Mesti ada buruk, mesti ada baik kan? Okey, dia ada kesan buruk dan juga kesan baik. Okey, jadi kesan baiknya apa? Okey, bila berlakunya pembalakan, okey, dia akan mewujudkan peluang ataupun mewujudkan peluang pekerjaan kan, ataupun peluang kepada industri yang macam mana? Selalunya peluang industri kepada industri yang berasaskan papan, yang berasaskan perabot. Contoh orang nak buat perabot, mestilah dia akan gunakan sumber-sumber tumbuhan, betul tak? Ataupun sumber-sumber pembalakan kan? Okey, contohnya orang nak buka perniagaan kilang papan, mestilah dia memerlukan sumber pokok untuk dijadikan sumber pembalakan, betul tak? Daripada pokok ditebang, dijadikan, diproses ataupun dia dibelah pokok tu, dia akan gunakan papan, betul tak? Okey, kemudian sebelum ni kita dah ada belajar, okey, hutan konifer. Okey, pokok yang ada dekat hutan konifer, okey, dia boleh dijadikan sebagai bahan mentah untuk membuat kertas. Okey, membuat kertas pokok. Okey, apa lagi pokok yang sumber pokok yang kita boleh buat? Okey, contoh, boleh buat perabot, boleh buat kerja-kerja pertukangan, boleh buat papan, boleh buat apa lagi? Kertas kan, boleh buat tisu kan. Okey. Kemudian okey, dengan adanya sumber jadi, okey, kita akan boleh menggunakan sumber tadi dengan mengeksport balak ataupun perabot. Okey, ni mengeksport. Eksport ni maksudnya apa? Apa itu ekspor? Apa itu import? Apa itu entrepot? Apa dia? Okey. Ekspor ni maksudnya kita mengeluarkan barang ke luar negara. Kalau import, kita bawa masuk barang ke dalam Malaysia. Kalau entrepot bermaksud apa? Kita beli barang tersebut, kemudian kita jual barang ke negara lain. Okey. Jadi, kalau kita ekspor banyak, okey, kayu balak kita ekspor banyak, lepas
perabot-perabot kan, contohnya macam perabot yang mahal kan, contoh kita ambil macam perabot jati kan, harga dia mahal. Okey, so apa yang jadi? So dia boleh meningkatkan pendapatan kepada siapa? Dia boleh meningkatkan pendapatan kepada negara, boleh meningkatkan pendapatan kepada penjual itu sendiri kan. Okey. Jadi dengan adanya sumber-sumber, dia boleh meningkatkan atau dia boleh memajukan lagi ekonomi negara. Okey, itu yang ketiga. Apa pula yang keempat? Jadi kita dah dapat 3 kepentingan. Okey, sekarang kita masuk kepentingan yang keempat. Apa kepentingan yang keempat? Okey, iaitu untuk sumber ubatan. Okey, selalunya kalau sumber-sumber hutan, dia akan jadikan sumber kepada ubatan sebab dia lebih kepada ubatan yang jenis tradisional. Okey, jadi kita tengok. Okey, apa sumber ubatan? Okey, ataupun apa tumbuhan yang boleh dijadikan sumber ubatan? Okey, contoh yang pertama, daripada daun, daripada akar ataupun daripada kulit kayu. Okey, contoh kamu pernah dengar, contohnya macam pokok apa? Contoh macam pokok tongkat ali. Okey, pokok tongkat ali dia boleh jadikan sumber perubatan. Pokok kacik Fatimah dia boleh jadikan sumber perubatan. Ataupun kamu pernah dengar pokok misai kucing. Okey, dia juga boleh dijadikan sumber untuk perubatan, tapi perubatan secara tradisional, ataupun dia boleh gunakan perubatan yang menggunakan herba. Okey, kemudian of course lah, kalau dia boleh dijadikan sumber ubatan, of course lah ubatan ni dijadikan untuk merawat apa? Dia akan merawat penyakit. Antara penyakit-penyakit yang boleh dirawat, contohnya macam penyakit apa? Contoh macam penyakit diabetes, penyakit cirit-birit, maksudnya penyakit yang tidak kronik. Okey, maksudnya penyakit yang biasa-biasalah, okey, yang boleh diubati secara menggunakan sumber-sumber ubat-ubatan ataupun sumber-sumber pokok kan. Okey, jadi selalunya sumber-sumber ubatan ni akan orang akan gunakan juga, ataupun orang akan komersialkan juga sumber-sumber ubatan ni kepada kaedah yang lebih tradisional. Contohnya kalau kaedah perubatan yang kampung, kaedah perubatan tradisional macam penggunaan herba-herba kan. Jadi penggunaan tumbuh-tumbuhan sebelum jadi ini sangat baik. Jadi macam mana semua? Ada 4 kepentingan tumbuhan dan juga hidupan liar di dunia. Okey, dia ada 4, iaitu yang pertama adalah sebagai ekopelancongan, yang kedua untuk apa? Menghalang hakisan, yang ketiga adalah untuk kemajuan ekonomi, dan juga yang keempat adalah untuk menjadi sumber perubatan. Okey, untuk kelas kali ini kamu akan tahu 4 kepentingan tumbuhan dan juga haiwan semula jadi di dunia kan. So kamu dah tahu, oh penting rupanya, oh macam tu, oh macam ni. Bila dah oh sana, oh sini, apa kata? Jangan lupa untuk ajak kawan kamu untuk subscribe, okey, channel e-tuition di YouTube. Okey, kamu boleh share, boleh komen kan, boleh tengok kan, boleh tengok video-video, bukan video subjek geografi saja. Kamu akan boleh tengok subjek-subjek yang lain, di mana banyak tutor-tutor yang ada di PTM. Diorang akan share ilmu yang sangat bermanfaat untuk kamu, yang kamu boleh gunakan dalam kehidupan seharian, yang kamu boleh gunakan ataupun yang kamu boleh berkongsi dengan kawan-kawan. Jadi jangan lupa untuk share, untuk like, untuk follow. Jangan lupa untuk follow PTM di Instagram, di Facebook,
Sebabnya kita tahu kan, walaupun zaman muda-muda macam kamu ni, tipulah kalau tak ada Instagram, betul tak? Okey. Jadi dengan menggunakan Instagram kamu tu, okey, apa kata, okey, kamu share dengan follower kamu untuk sama-sama bijak pandai. Okey. Jadi PTM dah sediakan platform percuma untuk kamu. Jadi kamu kena gunakan sebaik-baiknya. Okey, jangan lupa kita akan bertemu lagi di episod yang akan datang dalam topik dan bab yang berlainan. Jangan lupa tunggu. Okey?